Sama juga ibadat-ibadat yang lain, sembahyang sunat, dan seafdal sembahyang selepas daripada solat 5 waktu atau solat fardu ialah sembahyang malam. Bagaimana nak rasa nikmat sembahyang malam? Bagaimana nak rasa nikmat baca Quran? Bagaimana nak nikmat melakukan ibadat-ibadat yang lain? Sembahyang yang fardu 5 waktu pun kadang-kadang kita rasa berat. Pergi juga, paksa diri pergi, usaha pergi, tetapi nikmat tak datang. Lama dah sembahyang, nak datang nikmat tu macam mana? Baik, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, daripada kata-kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kita boleh ambil pengajaran. Ini disebut sebagai atharus sahabah, kesan-kesan peninggalan daripada para sahabat, bukan hadis Nabi. Ada hadis Nabi daripada Nabi. Atharus sahabah ni maknanya peninggalan ataupun kata-kata, nasihat-nasihat daripada para sahabat yang kita boleh guna. Baik, daripada Uthman radhiyallahu anhu, yakni daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, wajadtu halawatul ibadatu fi arba'ati asyar. Saya bacakan muka hadis Nabi ni, atharus sahabah, kata-kata daripada sahabat. Aku mendapat kemanisan beribadat dengan 4 perkara. Jadi kita boleh ikut dia, kita boleh cuba amalkan. Nak dapat kemanisan, cuba dulu. Bagaimana dia boleh dapat kemanisan beribadat? Sayyidina Uthman satu hari tak tahu berapa kali dia khatam Quran. Macam mana dia boleh dapat? Mungkin kita tak mampu nak buat macam dia, tetapi sekurang-kurangnya ada nikmat, ada rasa keinginan yang kuat untuk melakukan ibadat, khususnya ibadat-ibadat yang sunat. Awaluha fi adai faraidillah. Yang pertama, dia menjaga fardu-fardu Allah ataupun perkara-perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga sungguh-sungguh, macam sembahyang 5 waktu, jaga sungguh. Solat di awal waktu, takbir bersama imam, maksudnya duduk di belakang imam, imam takbir, kita pun takbir, maksudnya awal, jaga sembahyang. Maksudnya kita nak capai halawatul ibadah, kena jaga. Ada perkara, contohnya sembahyang tadi, ada banyak perkara yang perlu kita jaga. Wuduknya, awal waktunya, banyak benda nak kita jaga. Pakaiannya, nak dapat kesempurnaan, yang penting sempurna dulu yang wajib. Kena sempurna dulu yang wajib. Nombor 1 sekali yang wajib kena jaga sungguh-sungguh. Yang kedua, wathani fi ijtinabi maharimillah. Yang kedua, kena berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. 1, jaga yang wajib, jaga sungguh-sungguh. Bukan buat sambil lewat, main-main, pakaian pun lebih kurang, sembahyang pun akhir-akhir, lewat dan sebagainya. Jaga sungguh-sungguh. Yang kedua, kena menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kena bersih diri daripada maksiat. Kalau duk masih buat benda yang tak baik, maka susah nak dapat kemanisan beribadat. Lawan dia, kalau kita banyak buat maksiat, dia akan jadi kurang minat untuk beribadat. Kalau kita dah kurang ataupun tidak melakukan maksiat, maka akan timbul keinginan untuk mendekatkan diri untuk beribadat kepada. Itu kaedah dia. Kalau banyak buat maksiat, memang rasa macam malas nak buat benda yang wajib, dia akan bertentangan. Hati tak nak. Macam mana nak datang kemanisan nikmat? Macam mana sembahyang pun lebih kurang. Baik, itu yang kedua. Wathalithu bil amri ibtigha'i thawabillah. Wathalith bil amri bil ma'ruf ibtigha'i thawabillah ta'ala. Yang kedua ialah menyuruh orang melakukan kebaikan dengan tujuan untuk mencari thawab, ganjaran atau pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak orang kepada kebaikan, atau kita kata bagi nasihat. Selain antaranya dengan kata-kata, ajak orang, suruh orang buat baik dengan kata-kata. Yang kedua dengan kuasa, yang pertama dengan kuasa yang ada, digunakan untuk ajak manusia
nasihat tu bagi nasihat, bagi pengajaran. Sebagai seorang pemimpin, contohnya Sayyidina Osman dia banyak bagi pengajaran, dia ajak manusia kepada kebaikan. Itu yang orang kata memberi kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok orang yang banyak bercakap tentang nasihat-nasihat bagi tazkirah ataupun bercakap dengan kawan-kawan benda-benda yang orang kata keimanan kepada Allah, tentang hari akhirat dan sebagainya, biasanya dia ni rajin beribadat. Kalau duk sembang-sembang pasal benda lain, bolanya sembang tentang apa-apa saja, tentang apa tu, perniagaan, bisnes dan sebagainya, maka dikurang. Tetapi kalau orang yang banyak bercakap tentang perkara-perkara seumpama ini, kita tengok dia rajin beribadat. Kebiasaan itu kemanisan. Tiga. Yang ketiga. Yang keempat, warabi' fi an-nahyi 'anil munkar, ittaqi ghadabillah, untuk mengelakkan diri daripada kemarahan Allah. Empat perkara dia buat. Ringkasnya, jaga perkara yang fardu, elak diri daripada maksiat, dan juga menyuruh orang kepada kebaikan, melarang manusia daripada keburukan. Kita buat atau tidak pun, atau kita tengok itu suka hati dia lah. Kalau dia tak nak semayang, itu suka hati dia. Yang penting kita dia al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dia akan berlaku dalam perkara, dia akan berlaku serentak. Kalau kita ajak orang kepada kebaikan, dengan sendirinya kita melarang manusia daripada keburukan. Contohnya, sebagai contoh yang paling senang, sembahyanglah. Ajak orang kepada sembahyang, dengan sendirinya kita melarang orang daripada meninggalkan sembahyang. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dia serentak, dia tidak asing-asing. Bila kita menyuruh orang bila kita melarang orang daripada keburukan, dengan sendirinya kita menyuruh orang melakukan kebaikan. Contohnya, kena amanah dalam tugasan. Jadi kita menyuruh dia supaya amanah, dalam masa yang sama kita melarangnya daripada bersikap tidak amanah. Baik, empat perkara yang perlu kita buat. Yang nombor satu, payahlah nak jaga yang fardu ni. Kalau boleh sembahyang kita, contohnya di awal waktu, solat berjemaah, jangan sepanjang masa, dan kalau boleh takbir bersama imam. Bukan senang tak? Tak mampu lagi nak buat. Pasal banyak, orang kata banyak halangan-halangan. Kerja kadang-kadang nak sampai tu terperangkap. Jadi tu yang kadang-kadang menghalang kita. Jadi kita usaha, tak lepas yang tu, tak dapat kemanisan, kita usaha. Orang benci boleh tu. Baik. Itu yang kata Sayyidina Osman buat. Jadi mudah-mudahan kita cuba buat benda ni. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala memberikan kemanisan beribadat. Sebab tu kalau kita tengok macam mana sahabat-sahabat boleh sembahyang sampai 100 rakaat, sembahyang sunat satu hari. Jauh mana kita nak buat sembahyang duha 4 rakaat tu rasa berat lah. Nak buat sampai 100. Lepas sembahyang tak ada kerja lain. Maksudnya kalau ada masa free, digunakan untuk ibadat. Kerja ada masa luang, dan solat sambil-sambil tunggu kedai buat solat, baca Quran, apa saja benda yang sunat dia buat. Macam mana dia boleh buat? Sebab dia mendapat kemanisan beribadat. Kita tak payah tanya orang lain kemanisan beribadat tu, kita sendiri rasa macam mana. Seronok tak sembahyang ni? Rasa macam berat. Tengok macam bulan Ramadan, dia ada bulan Ramadan lain, kita rasa ada kemanisan. Itulah kemanisan. Tu sikit baru sikit. Manisan rajin je sembahyang 20 rakaat
dibuat, dihazaf nun, dibuat tanda dua, tanwin, tanwin. Jadi tapi nun tu masih ada. Sebab tu bila kita wasal, kita hidupkan balik nun tu. Mim, ha, mim dan nun. Bagi nun tu bagi di bawah alif lam waw. Ati Muhammadanil wasilata wal fadil. Jadi kita tanya mana asal usul datang nun tu. Kalau dalam Quran ada setengah dia letak nun kecil tu bagi bawah untuk sambung. Untuk biasa wasal akan sambung. Memang asal pun bila tanwin ada nun mati. Lepas tu hukum nun mati termasuk tanwin. Sama ada nun mati, nun yang kita nampak nun mati tu, ataupun yang tanda dua tu pun dikira nun mati juga. Sebab di sana ada nun mati. Kalau Ati Muhammadan mim ha mim dan nun mati. Jadi bacanya Ati Muhammadanil wasilata wal fadilata. Itu satu. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Ni ada satu lagi, dalil ladzi nawa'ata. Baik, apa maksud dia? Allahumma ya Allah. Dia sebut pendek dia, Allahumma ya Allah lah. Allahumma rabba Tuhan hazihi da'wah, Tuhan bagi seruan ini. Maksudnya azan itu sendiri ialah Allah Tuhan bagi azan dan iqamah. Maknanya yang perintah daripada Allah, Ati Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wah. Dakwah tu dakwah ni mana? Azan dan iqamah. Dakwah ni mana? Mengajak. Azan tu sifat dia pemberitahuan, maksudnya mengajak manusia kepada solat. Sebab tu disebut dakwah. Dakwah ni mana aja? Allahumma rabb hadhihi da'wah, ya Allah Tuhan punya seruan ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. At-tammah tu sempurna. Maksudnya ya Allah Tuhan bagi seruan yang sempurna ini. Kalau kita terjemah satu-satu, Allahumma ya Allah rabb Tuhan hadhihi ini ad-da'wah seruan at-tammah sempurna. Itu bahasa kalau terjemah satu-satu. Kalau bahasa yang sempurna, ya Allah Tuhan bagi seruan yang sempurna ini. Itu bahasa Melayu yang betul lah. Tapi kalau itu terjemah satu-satu, Allahumma ya Allah rabb Tuhan hazihi ini ad-da'wah seruan at-tammah sempurna. Allahumma rabb hazihi ad-da'wah at-tammah. Satu koma. Was-salatil qa'imah. Was-salatil qa'imah. Wa dan as-salat, salatlah sembahyang. Al-qa'imah, yang didirikan. Maksudnya ya Allah Tuhan bagi seruan ini, seruan yang sempurna ini, dan sembahyang yang didirikan. Maksudnya Allah Ta'ala seruan. Dan juga sebab tu kalau kita seruan azan ni, kita jangan nampak bilal yang azan. Kita kena nampak panggilan daripada Allah Ta'ala melalui lidah bilal, lidah muazzin. Barulah ada kekuatan ni. Tuhan panggil ni. Macam kita lah, kita duduk dekat bekerja dengan kerajaan, tiba-tiba bos panggil, okey, jumpa saya pada jam 9 pagi. Ni kalau tak pergi, mungkin kita akan mungkin kena marah dan sebagainya. Jadi kita pergi. Sebab yang panggil tu adalah ketua. Ni Tuhan yang panggil kita. Dan kenapa Tuhan yang panggil? Jadi bila Allah panggil, Tuhan panggil, maka yang lain tu jadi kecil lah. Kalau kawan kita panggil, kalau siapa-siapa panggil sekalipun, ataupun kerja-kerja yang kita buat sekalipun, jadi kecil lah ke? Sebab
membaca Quran, fadilah berpuasa sunat, fadilah itu dari ini. Fadilah bermakna keutamaan ataupun kelebihan, perkara kelebihan. Dan waba'athu, dan bangkitkannya, yakni bangkitkan Nabi Muhammad, bangkitkan baginda Muhammad, maqaman mahmudan. Maqam tempat. Kalau kita sebut makam kubur, kita sebut makam diraja. Maqam ni asal perkataan qama bermakna berdiri. Maqam tempat di mana kedudukan. Di mana kedudukan itu? Ini maqam di sini bukan maqam kubur, maqam pangkat. Maqam kedudukan. Maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Kemudian kepadanya waba'athu, dan bangkitkannya, serta kurniakanlah kepadanya maqam terpuji yang telah alladhi wa'adta, yang telah engkau janjikan kepadanya. Doa kepada Nabi Adam, maknanya satu, berarti innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Kita dah faham sungguh-sungguh doa ni. Kalau kita rasa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ada tanya sungguh-sungguh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kadang-kadang kita baca tak datang halawah, kemanisan. Kita nak dapat kemanisan solat tu dari segi kita dengar azan pun kita hayati sungguh-sungguh. Habis tu kita doa pula dengan penghayatan. Bila kita sembahyang barulah ada khusyuk. Kalau di permulaan tu tidak ada, maka susah nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dan yang dikatakan wasilah, dikatakan al-wasilah, ati Muhammadan al-wasilah, wallahu a'lam. Bagaimana yang sebenar cuma dalam kita sebut. Dan yang dikatakan wasilah ialah darjah tertinggi di dalam syurga. Jauh mana tinggi? Tak, kalau nak cerita tak tahu tinggi mana syurga. Tinggi mana pangkat yang paling tinggi dalam syurga? Dalam syurga ni dia ada pangkat-pangkat dia. Ada yang jadi raja, ada yang jadi raja. Nabi Muhammad ni lagi tinggi daripada itu. Ada yang jadi orang biasa-biasa. Pangkat tu tak sama. Walaupun kita sama-sama masuk syurga, tetapi pangkat tak sama. Pangkat tak sama. Ada raja, ada orang kebanyakan dan sebagainya. Nabi diberi al-wasilah. Al-wasilah ni jalan asal kataan. Cuma maksud di sini ialah kedudukan pangkat yang paling tinggi dalam syurga. Kalau kita dalam negara paling tinggi pangkat apa? Kita kata yang di-Pertuan Agong ke, ataupun Perdana Menteri ke, ataupun sebagai penjawat awam, mungkin kita kata Dusaid. Pangkat paling tinggi tak ada lah. Habis lah. Keistimewaan dia banyak lah. Berbanding dengan yang bawah ni, yang paling atas tu. Baik. Itu al-wasilah maknanya darjah tertinggi, kedudukan yang tinggi. Dan maqam mahmudah atau maqam terpuji itu adalah syafaat pada pasal qada, yakni tempat menentukan hukum ke atas para makhluk pada hari kiamat. Baik, syafaat. Ya, maqam mahmudah ni apa tu? Kedudukan yang terpuji, yang ialah maksudnya syafaat Nabi tentang al-qada tu. Hari al-qada ni silah kepada tempat jatuh hukum. Dan tempat jatuh, tempat di mana atau kita sebut sebagai mahkamah. Ni tempat paling
kedatangan malam ya Tuhanku. Maksudnya ya Tuhanku, dengan kedatangan malam yang Engkau berikan. Maksudnya maghrib itu datang malam. Hada Allahumma hada iqbal lail, dengan datang malam. Wa adbar nahari, dengan berundurnya waktu siang. Wa aswatu du'ai faghfirli, dengan datangnya waktu malam, dengan berundurnya, bukan berakhir malam siang tidak berakhir. Berakhir esok tak ada siang namanya. Maksudnya berundur, datang malam, siang berundur. Maknanya dengan kedatangan malam ya Tuhanku, dengan kedatangan malam, dengan berundurnya siang. Wa aswatu du'ai, dengan suara seruan Engkau. Satu je kita minta, faghfirli, ampunkanlah. Itu je tujuannya yang akhir tu. Tapi sebelum tu kita nak dapat keberkatan datangnya beralih, datangnya malam, berundurnya siang, dengan seruan azan tadi, ampunkanlah. Macam kita dah dengar berkat, kita kata minta tolong untuk guru, minta berkat ayalah. Dengan berkat mungkin kita doa seorang-seorang adik mungkin tak sejauh, tak setengah mana. Pergilah jumpa dengan berkat untuk guru, mudah-mudahan gini. Mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan. Tapi Allah Ta'ala bagi, cuma jangan kita bersandar pada dia. Cuma macam ni lah. Dia kata dengan kedatangan malam, berundurnya siang. Tiga perkara yang berada di sana. Satu, datangnya malam. Yang kedua, berundurnya siang. Yang ketiga, seruan azan. Ketika itu berlaku serentak. Faghfirli, ampunkan. Itu khusus untuk sembahyang maghrib. Itu doa yang tadi campur doa yang ini untuk sembahyang maghrib. Kalau sembahyang subuh balik dengan kedatangan siang, berundurnya malam. Sama dia balik. Baik. Okey, faghfirli, maka ampunilah aku. Dalam kitab disebut ampunilah hamba. Maksud dalam bahasa kita, maka ampunilah aku. Dan disunatkan juga berdoa selepas azan subuh sebagaimana selepas azan maghrib, hanya ditukar tempat, laili wa nahari. Kerana maghrib adalah khatim, penutup bagi amalan siang, dan subuh adalah penutup bagi amalan malam dan muqaddimah amalan siang. Habis satu masa, penutup ke malaikat balik tunai satu hari berapa kali. Jadi waktu siang tukar ganti. Jadi antara waktu pagi, waktu matahari, waktu pagi tu, waktu siang tu ke waktu malam tu, mungkin kita ada melakukan kesalahan, kesilapan, kita terus minta ampun. Jadi doanya macam mana untuk subuh? Allahumma hadha iqbalu nahari wa adbaru laili wa aswatu mu'ad faghfirli. Terbalik bukan. Kalau maghrib, Allahumma hadha iqbalu laili. Lailun tu mana nahar? Maknanya malam. Lailatul qadr, malam qadar. Lail tu malam, nahar tu siang. Terbalik kan? Di dua doa ni khusus untuk sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Kalau kita tak hafal doa ni, tak berapa ingat. Kalau boleh hafal lah. Sebab kelebihan untuk doa ada pada bahasa Arab. Nilai dia, ucapan dia. Kalau tak boleh, kita dadah tangan, minta dengan Melayu lah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan datangnya siang, pergi ataupun berundurnya malam, dengan seruan azan ini,
sunat. Antara waktu azan iqamah dia jadi sunat baca Al-Quran.
kerana doa azan itu berhubung dengan Nabi SAW. Kemudian dia mendoa bagi dirinya sendiri. Baik, dia kata mula-mula zikir. Antara zikir itu kita kena faham doa doa wudu tu ialah doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa dia. Itu doa wudu. Sebelum tu kalau dua kalimat syahadat itu syahadat ataupun disebut sebagai zikir wudu. Zikir wudu. Baik, dia kata macam mana? Iaitu dia kata, hendaklah ia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu zikir wudu. Itu zikir wudu. Mana selepas daripada berwudu, kenapa kita kena mulakan dengan zikir wudu? Kerana ibadat yang baru kita buat ialah berwudu. Start dengan wudu lah. Doa azan. Doa azan. Okey, baik. Maknanya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudiannya kita baca doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Barulah kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini fatwa. Kalau kita baca doa wudu sampai habis dulu pun tak apa. Cuma ada orang tanya nak baca yang mana dulu. Jadi pendapat salah seorang daripada ulama, dia kata, namanya Al-Balqani, dia kata kita buat zikir wudu, kemudiannya doa azan, doa kerana dia berkait dengan Nabi Muhammad. Selepas tu barulah berkait dengan diri sendiri. Itu dia kata alasannya. Kita doa maknanya berkait dengan Nabi Muhammad dulu, baru diri kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Salihin itu doa untuk diri sendiri. Yang paling utama Nabi, maksudnya kita mulakan yang Nabi dulu, kemudian baru diri sendiri. Jadi ulang lagi sekali, Allah asyhadu an
min halik, semua benda